Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa huda, amma ba'd. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang mengikuti siri kuliah online melalui FB Live anjuran NGO Ahli Sunnah wal Jamaah Research Group yang dikenali sebagai ARG, yang mana pada sesi malam ini sebagaimana biasa kita telah masuk ke siri yang ke-19 dalam membaca, memahami dan mengambil manfaat dari isi kitab Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaah, penjelasan sifat 50 yang disusun oleh guru saya Al-Fadhil Kiai Muhammad Idrus Ramli hafizahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 112, akan masuk membincangkan sifat wajib bagi Allah yang ke-7. Bila kita masuk yang ke-7 bermakna kita masuk kepada sifat ma'ani. Selesai kita menjelaskan dengan dalil Quran dan juga dalil akal. Pertama sifat nafsiyah, iaitu sifat sifat wujud. Allah Ta'ala wajib ada, mustahil Allah tidak wujud. Kemudian pergi kepada 5 sifat salbiyah, 5 sifat yang berfungsi menafikan yang tidak layak dengan Allah Ta'ala, iaitu sifat qidam, sedia. Kalau kita terjemahkan, itu menafikan permulaan bagi wujud Allah Ta'ala, menafikan bahawa Allah wujud didahului dengan tiada. Bermakna Allah wujud tanpa didahului oleh tiada. Tidak ada permulaan bagi wujud Allah Ta'ala. Kemudian kita selesai dengan sifat baqa, iaitu menafikan penakhiran bagi wujud Allah Ta'ala. Wujud Allah tidak diakhiri dengan tiada. Maknanya Allah wujud selama-lamanya. Kemudian sifat mukhalafatuhu lil hawadithi, bersalahan, tak sama Allah Ta'ala dengan yang baharu, menafikan persamaan, menafikan mumasalah antara Allah dan makhluk. Yang itu yang sehari dua ni banyak orang bertanya tentang masalah kenapa kita boleh yakin, percaya bahawa Allah Ta'ala melihat tidak seperti melihatnya makhluk, Allah Ta'ala mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk. Tetapi kenapa kita tidak boleh kata Allah Ta'ala ada tangan tetapi tak sama dengan tangan makhluk? Kenapa tak boleh? Kenapa kita boleh kata Allah melihat tak sama dengan melihat makhluk? Boleh kita terima. Kita mengatakan Allah mendengar tak sama seperti mendengarnya makhluk. Okey, kita boleh terima. Allah berkata-kata, tapi berkata-kata Allah tidak sama seperti berkata-kata makhluk. Kita boleh terima. Kenapa kita tidak boleh terima mengatakan Allah ada tangan tetapi tidak sama dengan tangan makhluk? Kan sepatutnya boleh juga. Ini yang sehari dua ini dipersoalkan dan diajukan soalan tersebut kepada saya oleh beberapa orang. Dan saya berjanji insya-Allah nanti saya akan jawab di dalam Facebook, mungkin dalam bentuk tulisan, ya. Cuma malam ini sebelum kita pergi kepada sifat kudrah,
itu yang disusun pertama daripada sifat ma'ani, mungkin elok saya huraikan sedikit ya, untuk membantu kawan-kawan kita yang diasak dengan soalan sebegini. Kata mereka, kamu Asy'ariyah boleh pula terima Allah melihat tak sama seperti melihatnya makhluk. Kamu boleh pula terima Allah mendengar tidak seperti mendengarnya makhluk. Kamu boleh pula terima Allah berkata-kata tapi tidak seperti berkata-katanya makhluk. Tapi kenapa kamu tidak terima Allah mempunyai tangan tetapi tidak sama dengan tangan makhluk? Ini soalan yang ditanyakan. Baik, jawapannya begini. Yang pertama, daripada sudut samak, basar, kalam, jelas kita itu menetapkan ada samak, ada basar, ada kalam pada Allah Ta'ala. Ada sifat-sifat ini pada Allah Ta'ala. Kita menetapkan dengan dalil naqli. Dalam Al-Quran menyebut, innallaha sami'un basir, sesungguhnya Allah Ta'ala mendengar dan melihat. Wa kallamallahu Musa taklima, Allah berkata-kata dengan Nabi Musa AS sebagai berkata-kata, mentakkidkan lagi memang Allah Ta'ala berkata-kata. Itu dalil naqli. Sami'un basir tu banyaklah ya. Kemudian juga ditetapkan dengan dalil akli. Akal juga tidak akan boleh terima kalau dikatakan Allah tidak mendengar. Maknanya itu satu sifat kekurangan. Tidak mendengar maknanya pekak ataupun tuli. Maka Tuhan mustahil bersifat dengan sifat kekurangan. Ya, mustahil Allah pekak ataupun tuli. Mustahil Allah buta. Mustahil Allah bisu. Ya, ini adalah sifat kekurangan yang dinafikan daripada Allah Ta'ala. Ya, maka penetapan samak, basar, kalam itu dengan dalil akli, dalil akal menetapkan demikian, dan juga dalil naqli, Quran dan hadis juga menetapkan demikian. Kemudian dalam masa yang sama kan ada dalil yang menunjukkan Allah tidak sama dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satu pun yang sama seperti Allah Ta'ala. Walaisa kamitslihi syai', dan tidak ada sesuatu yang sama seperti Allah. Makanya kombinasi daripada dalil naqli dan akli tadi yang menetapkan ada sifat samak, basar, kalam tadi dengan dikombinasikan dengan ayat muhkamat dalam Al-Quran yang menjelaskan Allah tidak sama seperti makhluk, maka dapat kita fahami bahawa mendengar Allah tidak sama seperti mendengar makhluk, melihat Allah tidak sama seperti melihat makhluk, berkata-kata Allah tidak sama seperti berkatanya makhluk. Kita ambil misalnya satu, iaitu melihat. Jadi melihat Allah yang pertama beza dengan makhluk adalah melihat Allah itu qadim, tidak ada permulaan. Tidak ada satu masa dahulu Allah tidak melihat. Sedangkan makhluk jelas memang satu masa dahulu makhluk tidak ada sifat basar. Kenapa makhluk tidak ada sifat basar? Makhluk pun dulu tidak ada. Sifat kan dia berdiri pada ain, pada zat. Jadi kalau ain, diri makhluk itu pun satu masa dulu tak ada, pasti sifat yang berdiri pada ain, pada makhluk itu pun tidak ada. Maknanya beza basar melihat Allah dengan basar melihatnya makhluk. Yang pertama adalah basar Allah tidak ada permulaan, memang Allah melihat dari awal lagi, tetapi melihat makhluk itu ada permulaan. Satu masa dahulu makhluk itu pun tak wujud. Bahkan dengan wujudnya makhluk itu belum tentu dia ada penglihatan. Seumpama misalnya manusia sebagai janin dalam rahim ibu, penglihatan itu datang kemudian walaupun dalam bentuk janin itu telah wujud. Kemudian basar manusia berhajat kepada alat yang namanya mata, sedangkan Allah Ta'ala melihat tidak perlu kepada alat, tidak perlu kepada apa yang dikatakan satu mata untuk Allah melihat. Sedangkan makhluk ini kalau tidak ada mata maka tak boleh melihat. Kalau ditakdirkan satu orang tu lahir cacat. Cacat kenapa? Tak ada mata. Ataupun matanya lahir tapi rosak, maka tak boleh melihat dia. Kalaupun alatnya itu ada dan sempurna, tidak cacat, masih lagi melihat manusia tak sama seperti melihatnya Allah. Melihat kita hanya terbatas. Kalau manusia ni kita hanya boleh melihat bahagian depan dan tepi sedikit macam itu. Bahagian belakang kita tidak boleh melihat dengan mata kita. Yang kita boleh lihat mungkin bayangannya. Yang saya boleh melihat ini kerana ada bayangan yang dipantulkan oleh kamera. Tapi saya tidak boleh melihat di belakang saya betul-betul dengan kata melihat di belakang tu saya tak boleh. Dan saya juga terbatas hanya melihat apa yang tidak terhalang. Adapun yang terhalang di depan saya ni ada dinding, ada langsir. Saya tak nampak apa yang ada di sebalik dinding dan langsir, sedangkan Allah melihat segala-galanya. Jadi jelas melihat manusia juga satu masa akan hilang, manusia juga akan binasa, akan mati, maka melihatnya juga akan binasa.
Sedangkan melihat Allah itu selama-lamanya. Jadi kan kita tak ada masalah langsung. Akli kita okey, nakal kita pun seimbang ya, antara yang menisbatkan Allah Taala melihat dengan yang menunjukkan bahawa Allah tak sama dengan makhluk tu, dia seiring. Baik. Sekarang kita pergi kepada sifat yadun. Baik, satu benda yang perlu difahami oleh ahli sunnati wal jamaah, begitu juga yang perlu diimani oleh golongan yang menentang Asy'ariyah. Kata dia metod Asy'ariyah ni tak betul. Apa satu benda yang kena faham dahulu, iaitu ahli sunnah wal jamaah menisbatkan, menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasul dalam Quran dan hadis. Ya, ahli sunnah wal jamaah tidak boleh menafikan. Ya, contohnya yadun. Sebab saya perhati tengok ada sebahagian daripada orang yang menentang Asy'ariyah ni, dia seolah-olah menyangkakan Asy'ariyah menafikan yadun. Kenapa kamu tak boleh menetapkan yadun? Kan kami menetapkan. Tak boleh menafikan yadun, tak boleh menafikan istiwa. Kena dikatakan memang ada yang namanya yadun. Memang ada yang namanya istiwa. Jadi di situ sepakat antara ahli sunnah wal jamaah dengan golongan musyabbihah yang bercanggah dengan ahli sunnah wal jamaah sama-sama menetapkan yadun. Ya, kalau kita kata tak ada yadun, itu bercanggah jelas dengan Quran dan juga hadis Nabi SAW yang menyebut yadullah, aidillah, ya, seumpama dengannya. Baik, di situ sepakat, ditetapkan. Soalan yang seterusnya adalah apa makna yadun yang kita telah isbatkan tadi. Kalau dinafikan tak timbul makna. Sekarang ni telah ditetapkan yadun itu memang ada pada Allah yadun. Tapi apa makna yadullah? Apa makna yadayillah? Apa makna aidillah ataupun aidina? Apa makna dia? Di situ ada beza antara ahli sunnati wal jamaah dengan golongan musyabbihah. Yang perbezaan yang mereka tak faham. Okay? Sekarang ni apa beza dia? Bezanya setelah masing-masing menetapkan yadun, pada melihat kepada makna, maka ahli sunnah wal jamaah melihat kepada makna yang tanzih. Tanzih maknanya, ni kata mukhalafatu ta'ala lil hawadis ni, iaitu mensucikan Allah daripada menyamai makhluk. Itu disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah salafan wa khalafa. Orang-orang daripada generasi salaf dan juga orang-orang daripada generasi khalaf sepakat tidak menyamakan Allah seperti makhluk. Kerana menyamakan Allah seperti makhluk itu maknanya syirik. Baik. Bercanggah dengan laisa kamitslihi syai'. Bercanggah dengan walam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Sekarang ini bila ahli sunnah wal jamaah menetapkan yadun, tetapi dari segi makna tu ada elemen tanzih, maka di situlah ada perbezaan pendekatan antara majoriti salaf, kebanyakan salaf, dengan majoriti khalaf. Setelah mereka sepakat tanzih, setelah mereka sepakat yadun di situ bukan maknanya sama Allah seperti makhluk. Mereka sepakat yang itu. Tetapi dalam mentanzihkan Allah Ta'ala itu, kebanyakan salaf mengambil pendekatan tafwid. Maknanya memang ada di sana yang dikatakan yadullah ataupun yadayillah ataupun aidillah, tetapi apakah makna? Serah kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nu'minu bihi kama aradallah. Kita beriman dengan ayat Al-Quran tadi, yadullah tadi, sebagaimana yang Allah kehendaki. Bagaimana Allah kehendaki? Wallahu a'lam bimuradihi. Allah yang lebih tahu tentang apa yang dikehendakinya. Ataupun kadang-kadang disebut begini, yadullah yadiku bihi jalla jalalu. Yang dikatakan yadullah tu yadullah yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun istiwa an yaliku bihi jalla jalalu. Istiwa yang layak dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu pendekatan salaf, tidak diletakkan satu makna yang tertentu, tidak, tapi diyakini itu makna yang pasti layak dengan Allah Ta'ala. Apa makna dia? Serah pada Allah lah. Sementara khalaf, kebanyakan, tidak semua kebanyakan khalaf, dia meletakkan satu makna yang dari segi bahasanya ada. Dari segi bahasa memang ada perkataan itu menunjukkan pada makna itu. Kerana lafaz tu kan dia menunjukkan kepada makna. Ada kalanya hanya satu makna, ada kalanya pelbagai makna. Contohnya yadun. Yadun dari segi bahasa boleh dengan makna anggota badan,
ya, yang kita maklum lah kalau manusia ini namanya yadun, ya, tangan. Ini anggota badan. Boleh juga dengan makna kuasa, ya. Minta maaf lah cik, kami bukan tak nak proses permohonan cik ni, tapi sebenarnya ini bukan dalam tangan kami. Permohonan macam cik ni sebenarnya di tangan LHDN misalnya. Itu percakapan dia. Jadi bukan dalam tangan kami. Apa yang bukan dalam tangan kaminya? Maksudnya bukan dalam kuasa kami. Okey. Ataupun kita katakan berikan saya tangan kamu. Apa maksud dia? Oh, jenuh lah nak beri tangan. Siapa nak beri tangan? Maksudnya pertolongan. Jadi boleh jadi yadullah dengan makna kudratullah, kuasa Allah. Boleh jadi yadullah, misalnya yadullah ma'al jamaah, itu makna pertolongan Allah bersama dengan jamaah. Jadi tangan ini ada banyak makna. Kalau kata campur tangan, misalnya kalau dalam bahasa Melayu, ya, campur tangan, itu kan tak akan dibayangkan campur tangan di situ maksudnya tangan ni dengan anggota badan, tangan yang banyak ni campur, bukan. Campur tangan maksudnya kita tu turut serta dalam sesuatu perkara. Itu dalam bahasa Melayu. Dalam bahasa Arab pun sama, ya. Istilah yadun ini boleh dengan makna anggota badan, boleh dengan makna kuasa, boleh dengan makna pertolongan, ya. Orang yang belajar lughah dia tahu apakah makna-makna tangan di situ. Jadi kebanyakan khalaf dia mengambil makna yang tidak bercanggah dengan akidah. Misalnya khalaqtu biyadi. Allah kata aku jadikan dengan tanganku. Kalau dimaknakan Allah jadikan Nabi Adam AS dengan kuasa Allah, itu tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak bercanggah dengan akidah Islam. Memang kita yakin, ya, Allah menjadikan segala sesuatu itu dengan kuasa Allah. Cuma adakah pasti yang dimaksudkan itu adalah kuasa? Tidak pasti juga, kerana ia hanyalah salah satu daripada makna. Yang penting kalau dimaknakan dengan kuasa ataupun yadullahi ma'al jamaah, dimaknakan dengan makna pertolongan, itu jelas tidak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak bercanggah dengan akidah Islam. Jadi sama saja antara Ahlussunnah wal Jamaah dengan golongan musyabbihah, sama daripada sudut menetapkan yadun. Tetapi berbeza daripada approach terhadap makna yadun. Apa makna yadun yang kita dah tetap pada Allah itu? Kalau betul ikut akidah salaf, tidak dimaknakan. Serah pada Allah Ta'ala, dia pasti makna itu layak dengan Allah. Okay? Sementara khalaf, dia letakkan makna tertentu seperti kuasa, pertolongan dan sebagainya, juga tidak bercanggah dengan akidah. Golongan musyabbihah, dia menetapkan makna yang zahir daripada kalimah yadun. Apakah makna yang zahir daripada kalimah yadun? Itu anggota badan. Itu masalahnya. Itu yang tak boleh ngam dengan kita kata melihat Allah tapi tak sama seperti melihat makhluk, mendengar Allah tak sama seperti mendengar makhluk. Itu tidak membawa kepada sesuatu yang tidak layak. Tetapi bila dikatakan kami nak maknakan yadun dengan makna yang zahir, cuma yadun Allah tu tak sama dengan yadunnya makhluk. Yadun makna zahir adalah anggota badan. Menganggota badankan Allah tu sudah tidak layak dengan Allah. Maka bila kamu katakan yadun itu tak sama dengan yadun makhluk, ketika itu sudah tidak menyelesaikan masalah. Tak sama dengan salaf tadi. Salaf ketika mana mengatakan yadun, mereka tidak menetapkan makna yang zahir. Mereka serah bulat-bulat makna kepada Allah Ta'ala. Maka bila dikatakan yadullah, itu tidak sama seperti yang kita katakan yadun makhluk, di sisi salaf itu okey. Kerana daripada awal tidak dimaknakan dengan makna yang zahir. Tapi di sisi golongan musyabbihah, mereka telah maknakan dengan makna yang zahir terlebih dahulu. Kemudian mereka cuba lari, kononnya tanzih. Ya, bagi Allah ada tangan, tapi tangan Allah itu tak sama dengan tangan makhluk. Bila dia kata Allah ada tangan dengan makna zahir, itu sudah tidak layak dengan Allah Ta'ala. Saya bagi contoh. Kalau kita katakan, sebab mereka selalu bagi alasan, kami kata begitu sebab kami ikut Quran. Baik, Al-Quran juga mengatakan wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia Allah Ta'ala berserta dengan kamu di mana kamu berada. Makna yang zahir daripada ma'a ataupun ma'iyah, kebersamaan, adalah ma'iyatuz zat. Itu makna yang zahir, berserta dengan diri. Jadi misalnya kalau ditanyakan pada satu orang, orang Arab lah, bin mana anak kita mana? Jawab suami, bin ma'i, anak kita ada dengan saya. Jadi isteri tenang, ma'i, sebab anak ada dengan suami dia.
Jadi bila balik ke rumah, Win, dia tanya mana? Jadi suami dia jawab, Shu, apa dia? Binna. Kult inna binna ma'ak. Kamu tadi kata anak kita ada dengan kamu. Tak, suami dia kata. Yani binna fi zihni, anak kita tu sentiasa ada dalam ingatan saya. Jadi ma'i itu sudah tidak makna zahir lagi. Kalau dikatakan bersama dalam ingatan, bersama dalam perjuangan, bersama-bersama macam tu bukan makna yang zahir. Makna yang zahir daripada bersama adalah bersama dengan diri. Adapun makna bersama dalam ingatan, bersama dalam perjuangan, bersama itu adalah metaphorical, makna yang majazi. Jadi kalau nak dimaknakan dengan makna yang zahir, tidak sesuai dengan Allah Ta'ala. Bermakna zat Allah itu ada tempatnya di mana-mana. Itu kan makna yang zahir, ma'iyah. Zat Allah berada dalam rumah, zat Allah berada di sekolah, zat Allah berada di pejabat, zat Allah bahkan berada di tandas, berada di tempat-tempat yang kotor, tempat buang sampah dan sebagainya. Ya. Yang penting zat Allah itu berada di mana-mana, itu tak betul. Jadi bila kamu katakan kamu nak memahami ma'iyah itu dengan makna yang zahir, ya Allah berada di mana-mana tetapi tak sama dengan makhluk, ketika itu sudah tidak selesai masalah itu. Kerana kamu dah meletakkan yang zahir yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Maka kamu tambah di hujung tu tapi tak sama dengan makhluk, dah tak sesuai lagi. Tapi kalau dari awal kamu mengatakan ma'iyah di situ bukanlah ma'iyah sebagaimana yang makhluk, tetapi ma'iyah yang layak dengan Allah, okey. Ataupun dengan makna tertentu ma'iyatul ilmi wal qudrah, kebersamaan ilmu, di mana saja kamu berada tak lepas daripada ilmu Allah, di mana saja kamu berada tak lepas daripada kuasa Allah, ya. Kalau macam itu okey. Itu namanya takwil lah. Dah alih makna daripada makna zahir kepada makna lain. Cuma salah, biasanya makna lain itu diserah pada Allah. Khalaf, makna lain itu makna yang sesuai dengan akidah dan ada dalam bahasa. Itu saja beza dia. Tapi sama-sama tanzih. Atau kita ambil contoh yang lain. Katanya nak ikut Al-Quran. Ya, kami ikut apa yang Quran kata. Baik, Quran kata apa? Nasullaha fanasiyahum. Mereka lupa akan Allah, lalu Allah lupa akan mereka. Baik, kalau ahli sunnah wal jamaah menetapkan kalimah nasiyah tadi, tak boleh kita nafikan ada kalimah nasiyah ni sebah kepada Allah, kerana Al-Quran sendiri sebut. Macam mana kita nak nafikan Al-Quran sendiri sebut? Maka ditetapkan nasiyah itu ada pada Allah. Ta'alanya apa makna nasiyah? Kalau makna zahir, maknanya lupa. Lupa maknanya dulu benda tu ada dalam ingatan kita, ada dalam ilmu kita, kemudian kita dah tak ingat. Itu makna zahir daripada nasiyah. Tetapi bila nisbah kepada Allah Ta'ala, jadi tidak layak. Tidak layak, Allah Ta'ala tu lupa. Makna itu kurang daripada sudut ilmu. Kalau manusia, okeylah kita lupa. Bahkan dikatakan ma summiyal insanu insanan illa linisyanihi. Tak dinamakan manusia itu manusia kecuali kerana lupanya dia. Maka bila kalimah yang nasiyah ini kita tetapkan kepada Allah, maka maknanya mesti yang makna yang layak dengan Allah. Ataupun kita maknakan terus. Lupa di situ sebagaimana yang dimaknakan oleh ulama-ulama tafsir. Mereka memaknakan di situ bermakna Allah tidak peduli. Lupa ai lam yubali, Allah tidak peduli, wa yu'azzibuhum, dan maka Allah mengazabkan mereka. Itu yang sesuai dengan Allah Ta'ala. Adapun lupa dengan arti kata Allah tak ingat, tak sesuai. Maka kalau kita katakan memang kita kena kata Allah tu lupa, cuma lupa Allah tak sama dengan lupa makhluk, itu dah tak selesai masalah. Sebab kamu dah mengisbatkan makna zahir daripada lupa, iaitu tak ingat. Berbeza kita menetapkan kalimah nasiyah dengan kita serahkan makna sebenar kepada Allah, yang pasti makna yang sebenar itu layak dengan Allah, itu lain. Jadi di situlah yang mereka tak faham. Kalau kita ambil contoh yang lebih jelas lagi, ya. Tapi ini insya-Allah orang Islam tak akan kata beginilah, sebab tidak ada pun syibih dalam Quran atau hadis yang menunjukkan yang demikian, bahkan yang menafikan ada. Tapi katalah ada orang mengatakan, saya nak mengatakan Allah beranak, ya, Allah beranak, tapi beranaknya Allah tu tak sama dengan beranaknya makhluk. Okay? Kalaulah ada orang nak kata begitu, tapi insya-Allah lah orang Islam tak akan kata begitu. Itu tidak akan selesai. Kerana beranak Allah itu sudah tidak layak dengan Allah. Beranak tu sudah tidak layak dengan Allah. Maka mengatakan Allah beranak tapi beranak Allah tu tak sama dengan beranak makhluk, tetap selesai, masya-Allah.
Ya, Sri Kandi Muslimah, semoga Allah berikan hidayah kepada ustazku. Sama-sama kita aminkan doa beliau. Amin ya rabbal alamin. Memang semua kita umat Islam mendambakan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan saya katakan wa iyyaki, moga-moga Allah juga beri hidayah kepada saudari yang mendoakan saya. Sebagaimana saya mengaminkan doa saudari, moga saya dapat hidayah. Kita memang nak hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang kita itu tersesat daripada jalan yang sebenar. Baik, kita aminkan, pakat-pakat kita aminkan doa yang baik ini. Baik, kemudian kembali Jadi supaya lebih jelas begitu maknanya kalau kita memaknakan kalimah ma'iyah dengan ma'iyatuz zat, zat Allah berada di mana-mana, cuma dengan cara yang layak dengan Allah. Bila kamu dah katakan zat Allah berada di mana-mana, itu sudah tidak layak dengan Allah. Maka bila kamu katakan yang tak sama dengan makhluk, masalah dah tak selesai. Kalau kamu katakan Allah tu lupa dengan makna yang zahir, tapi cara Allah lupa tu tak sama dengan makhluk, dah tak selesai masalah. Kerana lupa itu sendiri sudah tidak layak dengan Allah Subhanahu Taala. Kalau kamu katakan dengan kalimah yang lebih ekstrim lagi, Allah beranak, tapi beranaknya Allah tu tak sama dengan makhluk, maka tidak selesai. Kerana beranak itu sudah tidak layak dengan Allah Subhanahu Taala. Jadi samalah seperti tadi Kalau kita menetapkan yadun, itu sepakat Ahlussunnah wal Jamaah salafan wa khulafa tidak menafikan yadun. Mana boleh dinafikan yadun, sedangkan kalimah yadun itu ada dalam Quran, ada dalam hadis, tak boleh dinafikan. Cuma persoalan apa makna yadun. Kalau benar kita nak ikut salaf, jangan dimaknakan. Yang pasti kita yakin yadun di situ tidak akan satu makna yang tidak layak dengan Allah Ta'ala. Pastilah makna yang layak dengan Allah. Serahlah kepada Allah Ta'ala apakah makna yang layak yadun di situ. Atau kita ambil jalan khalaf, iaitu dimaknakan dengan makna yang ada dalam bahasa biasa sangat orang Arab. Bila menggunakan yadun, maknanya kuasa. Haza laisa biyadi, asif haza laisa biyadi, minta maaf, yang ini bukan dalam tangan saya, maksudnya bukan dalam kuasa saya. Yadi ma'ak, tangan saya bersama dengan awak, makna pertolongan saya akan tolong awak. Jadi di situ makna itu memang ada dalam bahasa Arab. Dan kalau dimaknakan tidak bercanggah dengan akidah, confirm. Kalau kita katakan yadullah itu maknanya kudrah, tak bercanggah dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dengan akidah Islam. Tapi kalau dimaknakan yadun itu dengan anggota badan, yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah berada di atas tangan-tangan mereka, cuma tangan Allah tak sama dengan tangan makhluk. Itu tak selesai. Kerana kamu daripada awal dah mengisbatkan anggota badan. Samalah seperti misalnya dikatakan istawa itu maknanya duduk, tapi duduk yang tidak sama dengan makhluk. Sedangkan duduk itu sendiri maknanya sudah tidak layak dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kerana duduk makna yang zahir adalah memberatkan jasad pada bahagian punggung. Kalau betul nak ikut salaf, kita jangan maknakan istawa tu. Kita isbat ada di sana yang namanya istiwa, istiwaan yaliku bihi jalla jalalu. Istiwa yang layak dengan Allah. Nu'minu bihi kama aradallah. Kami beriman dengan istiwa itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Wallahu a'lamu bi muradi. Allah yang tahu apa yang Allah Taala kehendaki. Selesai. Betul-betul salaf, pure salaf macam tu, tak ada masalah. Masalahnya kamu ni mendakwa akidah salaf, tapi kamu membawa akidah musyabbihah, dan kamu cuba tempelkan kononnya di hujung tu tangan Allah tapi tak sama dengan tangan makhluk. Itu kan tak selesai. Sekarang konotasi tangan kamu tu adalah anggota badan. Kalau kamu betul-betul seperti salaf, tidak memaknakan dengan satu makna, hanya mengisbatkan yadun itu tak masalah. Jadi moga-moga penerangan itu membantu kefahaman saudara-saudara kita. Tak kisahlah saudara-saudara kita yang memang Asy'ariyah, Maturidiyah dari segi manhaj akidahnya, ataupun saudara-saudara kita yang perasan kata dia itu salafi, ikut salaf, yang mana kita kenali sebagai Wahabi. Moga-moga kalau dia masih mencari kebenaran, sebagaimana yang didoakan oleh Sri Kandi Muslimah tadi, moga-moga dapat hidayah kepada kita dan kepada mereka juga. Kita pun tak berani nak doakan hidayah hanya kepada mereka, seolah-olah kita ni sudah confirm orang yang tidak akan tergelincir daripada kebenaran. Kita minta hidayah buat diri kita dahulu dan juga buat mereka juga. Moga-moga Allah istiqamahkan kita dan mereka di atas jalan kebenaran, jalan akidah yang dibawa oleh Nabi SAW. Tidak ada dalam akidah kita sebarang bentuk bid'ah, baik bid'ah tasybih, tajsim, ta'til,
macam-macam bentuk bid'ah, kerana sebagaimana disebut oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah taala dalam kitab Ayyuhal Walad, qad wajaba 'ala saliki arba'atu umur. Wajib ke atas seorang salik, seorang yang nak menjalani jalan menuju ridha Allah, 4 perkara. Al-amrul awwalu i'tiqadun sahihun la yakunu fihi bid'atun. Hendaklah orang yang nak dapat ridha Allah itu dia mempunyai akidah yang sebenar. Ia dalam akidah dia tidak ada sebarang bentuk bid'ah. Kerana apa? Kerana bid'ah dalam akidah tidak ada yang hasanah. Kan kita dah bincang dalam 30 siri ya, kita bincang tentang masalah bid'ah. Kalau yang tanya macam-macam tu, dengar sajalah ya. Kadang dah tak larat nak ulang benda yang sama. Dengar saja 30 siri tentang bid'ah hasanah. Yang itu tentang perkara amalan ya, ada bid'ah hasanah. Tentang perkara keyakinan iaitu akidah, semua bid'ah adalah sayyi'ah. Kenapa kita kata dalam akidah semua bid'ah sayyi'ah, Ustaz? Dalam amalan boleh pula ada bid'ah hasanah. Kerana amalan ni memang ada perkara-perkara yang baru yang tidak dilakukan zaman Nabi SAW. Nikah online misalnya, mana ada zaman Nabi online pun tak ada zaman Nabi ya. Jadi hasanah atau tidak bergantung. Kalau selari dengan syarak, dikaji-kaji dengan syarat rukunnya, selari dengan syarak, maka hasanah lah. Tapi kalau bercanggah dengan syarak, maka sayyi'ah. Jadi perbuatan macam itu. Zaman Nabi mana ada orang tawaf pakai skuter? Tawaf tu ibadah. Kalau ikutkan ibadah, kena ikut exactly macam Nabi SAW lah. Kalau Nabi jalan kaki lah. Kalau Nabi tawaf naik unta lah. Kenapa pula nak naik skuter? Tapi ulama kena kaji, adakah naik skuter itu bercanggah dengan syarak ataupun masih selari, masih dalam konteks tawaf lagi. Maka hasanah atau tidak amalan itu bukan bergantung kepada ada tak ada zaman Nabi. Buat Quran hour misalnya, mana ada zaman Nabi SAW. Macam baru-baru ni ketika awal-awal COVID-19, Menteri Agama kita buat solat hajat berjamaah. Itu kan tak ada zaman Nabi. Solat hajat, solat tu kan ibadah. Solat hajat berjamaah kan tak ada zaman Nabi SAW. Kecuali yang khusus lah, macam istisqa tu satu bentuk hajat juga. Hajatnya nak minta hujan, itu memang istisqa ada. Tapi solat hajat minta hindar daripada wabak penyakit tu tak ada. Habis tu sesatlah Menteri Agama kita buat benda bid'ah. Belum tentu. Tengok dahulu, ada tak solat yang berjamaah macam itu bercanggah dengan syarak atau selari? Itu isunya. Tapi kalau dalam akidah, bid'ah kan benda baru. Bila bid'ah dalam akidah, bermakna akidah kita berbeza dengan akidah Nabi SAW. Kerana kalau akidah kita sama seperti akidah Nabi SAW, itu tidak dinamakan bid'ah. Kerana bid'ah benda baru. Jadi apabila namanya bid'ah dalam akidah, makna akidah tu tak sama dengan akidah Nabi SAW. Bila akidah tak sama dengan Nabi SAW, dia tidak boleh jadi hasanah. Bahkan akidah ni kan sama saja daripada zaman Nabi Adam AS sampailah ke zaman hari kiamat nanti. Yang namanya akidah sebenar, itulah akidahnya, tak akan berubah. Syariat ia boleh berubah antara satu Nabi dengan satu Nabi, akidah tidak. Maka paling tidak bid'ah dalam akidah ni membawa kepada dosa besar. Orang yang buat bid'ah dalam akidah ni fasik. Dan lebih membimbangkan, ada sebahagian bid'ah dalam akidah ni membawa kepada kufur. Orang itu boleh menjadi kafir, terkeluar dari Islam. Maka kita tak mahu ada sebarang bentuk bid'ah dalam akidah kita, kerana itu menghalang kita daripada mendapat ridha Allah. Sedangkan ridha Allah itulah tujuan setiap orang yang beriman ya. Itulah, tak ada tujuan yang lebih besar dalam kehidupan kita ni. Bukan harta, bukan juga kesihatan, bukan juga kecantikan, bukan juga anak pinak yang ramai, bukan juga rumah dan juga kenderaan. Tapi tujuan yang paling besar dalam hati orang beriman adalah dia mendapat ridha daripada Allah SWT. Jadi tidak mahu ya ada sebarang bentuk bid'ah dalam akidah. Patutlah kita usahakan juga menghuraikan kitab Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah ini. Moga-moga Allah manfaatkan dengannya itu orang-orang yang mencari kebenaran dan juga ridha Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itu sebenarnya dah selesai. Dah bincang dah itu. Cuma oleh kerana ada pertanyaan tu, saya allocatekan sedikit masa. Saya cadang nak menulis, mungkin saya akan combinekan sekali sedikit tulisan campur dengan secara lisan begini. Saya percaya ya, dengan izin Allah itu membantu kefahaman insya-Allah. Kemudian qiyamuhu bi nafsihi juga salbiyah, menafikan Allah tu berhajat kepada yang lain.
Kemudian wahdaniyah juga salbiyah, menafikan berbilang-bilang. Allah tidak banyak pada zat, Allah tidak banyak pada sifat, Allah tidak banyak pada af'al perbuatan. Itu juga setelah selesai, maka kita masuk kepada sifat ma'ani, iaitu namanya kudrah. Baru nak masuk tajuk, sedangkan kita mungkin tersisa baki masa dalam sekitar 20 minit lagi, insya-Allah. Tak apa, tak ada masalah. Kita bukan nak mengejar satu-satu target nak kena habis dalam satu masa, tapi kita nak mengejarkan kefahaman yang baik dalam akidah ini. Baik, 112 kudrah. Di antara sifat wajib bagi Allah, wajib di sini maknanya akal tidak boleh terima sifat itu tidak ada pada Allah. Wajib di sini wajib akli, bukan wajib syarak buat dapat pahala, tak buat berdosa. Kenapa ustaz ada ulang-ulang benda yang sama? Sebab tak semua orang yang mendengar setiap siri. Ya, memang kalau orang yang dengar daripada siri pertama, dia katalah ustaz dah beritahu dah ni wajib akli, bukan wajib syar'i. Tapi kita ambil kira kemungkinan ada sahabat kita yang baru pertama kali ikut live ini, lalu dia kata wajib maknanya kalau Allah tak bersifat kudrah, kira berdosa ke macam mana? Jadi tak, wajib di sini adalah bermakna tidak boleh diterima oleh akal yang sihat bahawa Allah tidak bersifat dengan kudrah. Tuhan tapi tak kuasa. Kalau makhluk tak kuasa, okey. Makhluk kita faham, makhluk lemah, kita sendiri yang sihat ni pun macam-macam benda kita tak boleh buat, padahal kita sihat. Apalagi makhluk yang sakit. Adakah boleh kita terima Tuhan pun lemah, tak boleh buat apa? Tak, mustahil lah kalau macam tu Tuhan. Itu masuk wajib di situ. Artinya kuasa. Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuasa mewujudkan semua perkara yang mungkin sesuai dengan kehendaknya. Tengok elemen di situ mungkin. Kerana nanti akan ada cerita orang tanya benda pelik-pelik. Benda misalnya, boleh tak Allah Taala masukkan satu benang, satu tali yang sebesar lengan, masukkan dalam lubang jarum. Benang kita tahu kecil, tapi ni bukan benang, tali. Tali tu sebesar mana? Katalah sebesar ni. Tali sebesar macam ni. Masuk dalam lubang jarum tanpa dikecilkan tali dan dibesarkan lubang jarum. Boleh tak Allah buat macam tu? Sebab kata Allah Maha Berkuasa kan. Ini akan timbul benda-benda macam ni. Kita tak perlu pun benda-benda macam tu nak dibawa dalam otak kita. Tetapi kadang-kadang orang mendatangkan, orang kafir misalnya, orang-orang yang ada keraguan dalam hati dia misalnya, dia bawa soalan macam ni. Boleh tak Allah Ta'ala, kalau Allah Ta'ala berkuasa, boleh tak Allah menciptakan satu batu yang begitu besar, yang punya besar batu tu Allah pun tak larat nak angkat? Itu satu soalan lagi. Ataupun misalnya ditanya, boleh tak Allah, oleh kerana Allah Maha Berkuasa, boleh tak Allah ciptakan Tuhan lain? Oleh kerana Allah Maha Berkuasa, boleh tak Allah lahirkan anak? Ini benda-benda yang kita perlu fahami nanti insya-Allah apabila kita bincangkan dengan lebih detail. Ini nak ambil kefahaman secara meluas dahulu. Kita tak mau pergi secara mendalam lagi. Secara meluasnya adalah Allah boleh mewujudkan segala perkara yang mungkin, yakni bukan yang mustahil, bukan yang wajib. Dan Allah mewujudkan tu sesuai dengan kehendaknya. Kalau kita manusia, kadang kita buat satu benda kerana kita terpaksa. Kita tak nak, tapi kita terpaksa buat. Macam sekarang lah misalnya, ramai orang duduk saja ke rumah, tak ke mana-mana. Kalau boleh tak nak, dia nak kesana kemari, tetapi tak dapat. Kenapa? Kerana kesana kemari dia tu rentas negeri. Jadi tak dibenarkan kecuali dengan sebab-sebab yang tertentu misalnya. Jadi kita tu banyak buat benda yang kita tak sesuai dengan kehendak kita. Tapi Allah tidak. Bila Allah jadikan sesuatu, pastilah apa yang Allah Ta'ala jadikan itu sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan dalil bahawa Allah wajib memiliki sifat kudrah, ini dalil akli maksudnya, iaitu seandainya Allah itu tidak maha kuasa, pasti Allah tu lemah. Seandainya Allah tu lemah, macam mana boleh jadikan dunia ni? Alangkan kita nak buat benda yang kecil seperti pen ni pun, pasti orang yang nak buat pen ni, dia ada kuasa, ada kebolehan, ada ilmu, ada kepakaran, baru dia boleh buat sebatang pen. Tapi alam semesta ni pula jadi ada oleh Allah yang lemah, mustahil. Boleh ke Ustaz kalau macam tu? Kalau yang macam ni memang dalam Quran pun ada. Lau kana fihi ma alihatun illallahu lafasadata misalnya. Allah sendiri yang berkata dalam bab akidah, kalaulah ada di langit dan bumi Tuhan-Tuhan yang banyak, kalau dengan bentuk nak memahamkan tu boleh. Yang kalau yang dilarang tu dalam bentuk nak menyesali takdir.
kalaulah aku tak pergi situ, tak adalah jam kalaulah, padahal benda itu dah berlaku. Kalau macam tu yang dilarang, ya. Kerana itu seolah-olah tidak redha dengan takdir Allah. Tapi kalau dalam nak memahami kebenaran, maknanya kalaulah Tuhan tu banyak, kan ke rosak habislah bumi ni, ya. Alangkah Perdana Menteri pun tak boleh ramai, ya. Tu yang nak buat undi percayalah, undi tak percaya, pasal nak lantik seorang je. Kalau nak fikir-fikir, susah sangat duk bergaduh. Nak jadi Perdana Menteri, yang Menteri lantik 3-4 orang Perdana Menteri kan senang. Siapa yang teringin nak jadi Perdana Menteri yang lantik? Senang apanya nak ikut Perdana Menteri yang mana satu? Dah ada 3-4 Perdana Menteri, mana satu yang kita nak ikut? Jadi kalau nak tadbir sebuah negara pun, ya, tak boleh ditadbir oleh lebih pada satu Perdana Menteri. Takkanlah nak tadbir alam semesta Tuhan tu banyak. Sebab tu Tuhan kata, Allah sendiri berfirman, lau kana fihima alihatun illallahu la fasadata. Kalau itu bukan kalau yang terkeji, itu kalau nak buka fikiran, nak mengatakan ini mustahil. Maka kalaulah Allah itu tidak bersifat kudrah, maknanya Allah lemah. Dan kalaulah Allah lemah, tak adalah dunia ni, ternyata dunia ni ada. Berarti pasti Allah bersifat kudrah, berkuasa. Dan oleh kerana itu mustahil Allah memiliki sifat yang sebaliknya, iaitu al-ajzu, lemah, itu mustahil. Itu baru fikiran yang sihat dan disokong jelas oleh dalil naqli, iaitu wahwa ala kulli syai'in qadir. Banyaklah ayat yang seumpama macam ni, tapi kita ambil satu sudah memadai. Wahwa ala kulli syai'in qadir, dan dia yakni Allah di atas segala sesuatu maha berkuasa. Kul di sini pun kalau kita nak hurai balik kullu, yang duk kata kullu bid'atin dalalah, tak ada bid'ah yang baik, tak ada bid'ah hasanah, kerana Allah Nabi dah kata kullu di sini pun tidak bermakna semua. Inna Allah ala kulli syai'in qadir dengan wallahu bi kulli syai'in alim, kullu dia tak sama. Kullu dalam inna Allah wa huwa ala kulli syai'in qadir itu kullu jami'. Maaf, itu adalah kullu majmu' yang bermakna sebahagian. Sementara wallahu bi kulli syai'in alim, Allah Taala dengan segala sesuatu Allah tahu, itu kullu jami', makna semua, tidak ada satu pun yang luar. Ada pula ke yang keluar daripada kuasa Allah? Ada, iaitu yang mustahil dan yang wajib. Itu yang akan menjawab soalan orang yang mengatakan, boleh kan Allah Maha berkuasa, kalau Allah berkehendak boleh tak Allah melahirkan anak? Anak Allah tu mustahil, maka dia keluar daripada kul. Ataupun boleh tak Allah ciptakan Tuhan lain? Ciptakan Tuhan lain itu mustahil, maka dia keluar daripada kul. Ataupun dia katakan, boleh tak Allah masukkan tadi sebesar lengan dalam lubang jarum yang kecil, tanpa Allah besarkan lubang jarum dan tanpa Allah kecilkan tadi? Itu kan mustahil. Bila mustahil, luar daripada skop kudrah. Skop itulah dia nanti dia akan disebut dalam istilah ilmu akidah, disebut sebagai ta'alluq. Ta'alluq kudrah, apa dia fungsinya dan dalam apa? Mungkin, yang mungkin saja. Jadi yang mustahil, yang wajib hanya zat Allah dan segala sifat Allah, itu tak termasuk dalam kudrah. Ayat di atas menegaskan bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu, setiap sesuatu. Dah sebutkan di sini, sesuatu di sini maksudnya yang mungkin, terkeluar daripada setiap sesuatu itu yang mustahil, terkeluar daripada setiap sesuatu itu yang wajib. Yang mustahilul wujud tak masuk dalam skop kudrah. Yang wajibul wujud, iaitu zat Allah dan segala sifat Allah, itu juga keluar daripada skop kudrah. Mana tak timbul Allah ciptakan zatnya sendiri, Allah ciptakan sifat dia, tak timbul. Kerana itu wajib. Maksudnya sesuatu yang mungkin menurut akal yang sihat. Dalam hadis sahih juga dijelaskan tentang kudrah ini. An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallam yu'allimuna al-istikharata fil umur kulliha kama yu'allimuna as-surata minal Quran. Yaqulu, daripada Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW dahulu sentiasa mengajar kami melakukan istikharah dalam urusan-urusan semuanya. Nak buat apa urusan, istikharah dahulu. Kita ni mengundi memilih pemimpin pun mana ada kita istikharah. Kita ikut hawa nafsu. Kita marah pada satu pemimpin, kita undi pemimpin satu lagi. Akhirnya kita kecewa, undi pula pemimpin, mana nak dapat kebaikan. Apa salahnya kita istikharah, minta panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita menilai, kadang-kadang kita juga tidak mampu menilai kerana dia petah berkata-kata, kita terberdaya dengan janji-janji manis dia. Jadi istikharah itu Nabi ajar pada seluruh urusan.
Kama yu'allimuna surata minal Quran. Sebagaimana Nabi SAW sentiasa mengajar surah daripada Al-Quran. Maknanya bersungguh Nabi SAW mengajar tentang istikharah ini. Yaqulu, baginda bersabda, idza hamma ahadukum bil amri, apabila datanglah satu urusan kepada kamu, membimbangkan kamu satu urusan, maknanya nak buat macam mana ni, nak pilih macam ni ke, nak buat macam ni ke, ya, nak tutup bisnes ke, nak buka online saja ke, nak buat dua-dua ke, masih nak sewa ke, ataupun nak cancel sewa, ya, macam-macam lah. Nak duduk di KL lagi ke, ya, ataupun nak balik ke kampung, berniaga di kampung saja, ya, macam-macam lah. Pening kita nak fikir macam mana satu ni. Falyarka' rak'ataini min ghairil faridah. Maka hendaklah dia rokok 2 rakaat, maknanya semayang lah, bukan yang fardu. Bukan yang fardu. Kalau orang malas dia semayang fardu, dia sekali je lah fardu ni istikharah. Kalau ikut hadis ni, buat yang sunat lah, yang fardu tu memang macam mana pun kita semayang. Tapi kita ada satu urusan, kita buat solat sunat 2 rakaat. Summa liyaqul, kemudian hendaklah dia berkata, Allahumma inni astakhiruka bi ilmika. Ya Allah, aku beristikharah kepadamu dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratika, dan aku meminta ketentuanmu dengan kuasamu. Wa as'aluka min fadlikal azim, dan aku memohon dengan kurniaanmu yang maha agung. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau berkuasa dan aku tidak berkuasa. Wa ta'lamu wa la a'lamu, engkau mengetahui dan aku tidak mengetahui. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau lah yang maha mengetahui segala yang gaib. Jadi dalam hadis ini jelas disebutkan bahawa Allah Ta'ala itu ada kudrah. Wa astaqdiruka bi qudratika, aku memohon ketentuan kuasa daripada kuasamu. Fa innaka taqdiru wa la aqdir, sesungguhnya engkau berkuasa sedangkan aku tidak berkuasa. Jadi daripada ayat Quran dan daripada hadis jelas menunjukkan bahawa Allah Ta'ala berkuasa. Dalam hadis sahih di atas, hadis riwayat Imam Bukhari, Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasa'i dan Ibn Majah rahmatullah alaihim. Dalam hadis sahih di atas ditegaskan bahawa Allah memiliki sifat kudrah dan juga sifat ilmu. Ilmu belum kita bincang lagi. Sifat kudrah. Sifat kudrah atau kekuasaan Allah objeknya kepada sesuatu yang mungkin ada dan mungkin juga tidak ada menurut akal yang sihat. Umpamanya orang kahwin, ada anak ke tak ada, mungkin, ya. Orang bujang, ada isteri ke tak ada, mungkin, ya. Orang yang tak ada jawatan akan jadi PM ke tak ada PM, mungkin. Ini semua benda yang mungkin tertakluk dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut akal yang sihat. Mengapa sifat kudrah Allah mengarah kepada sesuatu yang mungkin menurut akal yang sihat? Demikian ini untuk memberikan jawapan kepada orang yang bodoh dan akalnya tak sihat. Ada orang bodoh, jadi dia bila bodoh, soalan ni pun bodoh. Kadang-kadang kita jumpa soalan macam tu dalam komen-komen, ya, nampak macam mana? Kalau semua cerdik, tak jadi cerita lah. Maka ada yang bodoh. Yang bodoh soalannya pun bodoh, akalnya pun tak apa sihat. Misalnya ada orang yang bodoh berkata, mampukah Allah mengeluarkan aku dari kekuasaannya? Kau kata Allah Maha Kuasa. Kalau Allah Maha Kuasa, boleh tak Allah keluarkan aku ni daripada kekuasaannya? Jadi aku ni dah beyond Allah punya kuasa. Dia sangka dia cerdik lah, padahal dah tak bersihat dah tu otak tu. Pertanyaan ini sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya. Kerana kita boleh menjawab, adakah akal yang sihat dapat menggambarkan ada sesuatu yang bukan dalam milik Allah? Nak keluarkan daripada kuasa Allah tu ke mana? Segala-galanya kan di bawah kuasa Allah. Jadi kamu tanya soalan yang mustahil. Kita bercakap benda yang mungkin. Yang mungkin tu semuanya di bawah kuasa Allah. Kalau yang mustahil tak ada kena-mengena pun dengan kuasa, sebab benda tu mustahil. Allah berkuasa, oleh kerana Allah berkuasa lalu Allah keluarkan kau daripada kuasa dia. Keluarkan ke mana? Cuba tengok, ya. Ada juga orang yang bodoh berkata, mampukah Allah menciptakan batu yang besar, begitu besar batu tu sampai Allah pun tak larat nak angkat batu tu? Pertanyaan ini juga sebagai bukti kebodohan orang yang bertanya. Kerana akal yang sihat tidak dapat menggambarkan ada batu yang besar seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan sesuatu itu dengan hikmahnya, bukan dengan keinginan akal orang yang bodoh. Kerana satu benda yang Allah tak berkuasa ke atasnya itu mustahil. Batu tu kan satu benda yang mungkin. Bila benda yang mungkin tak akan keluar daripada kuasa Allah. Tiba-tiba dia kata Allah ciptakan batu tu besar sangat, Allah pun tak larat nak angkat. Itu mustahil. Bila mustahil tak termasuk dalam kudrah. Lebih bodoh lagi adalah pertanyaan seseorang, mampukah Allah menciptakan Tuhan lain sama seperti Allah juga? Jawapannya, Tuhan tidak akan terjadi dari makhluk.
Kalau dah namanya diciptakan tu kan makhluk. Bila makhluk dah tidak Tuhan lagi lah. Mustahil lah Tuhan tu diciptakan. Sebab tu ada sifat qidam, wujud tanpa ada permulaan. Kerana apa benda yang dulu tidak ada kemudian baru ada, pasti diciptakan. Bila diciptakan mustahil Tuhan. Maka kalau Tuhan wajib qidam. Tak payah mana. Tapi kalau orang bodoh dia jadi payah, jadi pening. Oh pening. Oh ngajar syairah ni pening. Oh dah mu bodoh. Kamu bodoh menjadi pening lah. Kan semua orang bodoh macam mu. Jadi bodoh cerdik bukan mesti ada PhD, tak ada PhD. Kadang-kadang orang ada PhD dia bodoh. Bila dia bodoh dia pening. Dia pening seorang tak ada masalah. Tapi dia mengempenkan kepeningannya pada orang lain tu jadi masalah. Jadi oleh kerana dia doktor PhD pun pening, aku mesti pening jugalah. Tu tak semestinya. Jadi tak ada pening apa? Kerana pertama Tuhan selain pada Allah tu mustahil. Bila mustahil keluarlah daripada skop kudrah. Dan keduanya, kalau kamu katakan Allah cipta Tuhan lain, dah diciptakan, manalah jadi Tuhan dah. Diciptakan tu kan makhluk. Akal yang sihat tidak pernah menggambarkan bahawa ada Tuhan yang asalnya makhluk. Dia Tuhan tapi dia diciptakan oleh Tuhan. Mana boleh, dah diciptakan tu bukan Tuhan lah. Kerana Tuhan pastilah dia maha pencipta dan bukan diciptakan. Jadi kan jelas ya. Cuma Al-Fadhil Kiai Idrus Ramli Hafizahullah, dia membuat penjelasan tu tak guna uslub lama. Kalau uslub lama dia akan kata ta'alluq qudrah. Ta'alluq qudrah hanya pada yang mungkin, maka terkeluar daripada ta'alluq qudrah tu segala yang wajib dan yang mustahil. Tapi ta'alluq ni kadang orang tak berapa nak faham bahasa Arab. Jadi digunakan terus dengan contoh, tapi poinnya sama. Iaitu Allah Maha Berkuasa menciptakan segala perkara yang mungkin, adapun yang mustahil itu keluar daripada kudrah, dan demikianlah yang wajib iaitu zat Allah dan segala sifat Allah juga terkeluar daripada skop kudrah. Selesai, alhamdulillah. Dan selesai juga kita terangkan sedikit tadi tentang masalah yang ditanyakan tentang kenapa boleh kata melihat tak sama seperti makhluk, mendengar tak sama seperti makhluk, berkata-kata tak sama seperti makhluk. Tapi tak boleh pula kata Allah ada tangan tapi tak sama seperti tangan makhluk. Kita telah jelaskan tadi, orang yang mencari kefahaman, insya-Allah Allah bukakan pada dia pintu kefahaman. Orang yang mencari perbalahan dan juga persengketaan, maka kita hanya mampu doakan hidayah dan taufik buat diri kita dan juga buat diri mereka. Akan datang insya-Allah sifat iradah di muka surat 115. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama natarada min syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma iftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyina hafizal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu